بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ke-351 an Anas radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-Madinati ila Makkah فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju ke Makkah. Fakana yusalli raka'atain adalah Nabi salat dua rakaat qasar hatta raja'na ila al-Madinah, sehinggalah kami pulang ke Madinah. Muttafaqun alaih, dan lafaz ini adalah lafaz al-Bukhari. Hadis yang ke-352 wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam 19 yawman yaqsur wa fi lafdhin bi Makkah 19 yawman rawahu al-Bukhari wa fi riwayatin li Abi Dawud 17 wa fi ukhra 15 وله عن عمران ابن حسين 18. Hadis yang ke-353 وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi beriqamah 19 hari yauman yaqsuru, 19 hari qasar. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, bi Makkah, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriqamah di Makkah 19 yauman, 19 hari. Rawahul Bukhari wa fi riwayat li Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud 17 hari, dalam riwayat Abu Dawud 17 hari. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain 15 hari. Walahu an Imran ibn Husain, juga dalam riwayat dari Imran ibn Husain 18 hari, 18. Hadis yang awal tadi 19, dalam lafaz 19, yang kedua tadi 19 sahih. Dalam riwayat Abu Daud 17 dan dalam riwayat lain 15. Dalam riwayat Imran 18 dhaif. Walahu an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu aqama bi Tabuk, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqam bi Tabuk, Nabi duduk di Tabuk 20 yauman yaqsuru salah, 20 hari yaqsuru salah, mengqasarkan salat. Wa ruwatuhu siqat, dari perawi-perawinya adalah siqat, melainkan para ulama berselisih sama ada riwayat ini sambung ataupun tak. Yadullul hadis, maka hadis yang Anas tadi 351 menunjukkan
istihbab qasar salat ar-rubaiyah, iaitu bab qasar salat 4 rakaat jadi 2-2, dan itu sunnah dan telah kita sebut yang lalu. Yadullu ala anna al-insan walau marra fi baladi qad tazawwaja fihi fa innahu yu'tabaru nafsuhu musafiran, wa hadha khilafu al-qawl al-mashhur fi al-madhhab al-hanabilah alladhi qalu inna man marra musafiran bi baladin qad tazawwaja fihi atam. Dalam riwayat ini menunjukkan bahawasanya seseorang itu walau marra, kalau dia bermusafir dan melalui dekat negeri qad tazawwaja fihi, dia masuk dalam negeri yang dia berkahwin di dalamnya, negeri bini dia, fa innahu yu'tabar nafsuhu, maka dikira musafir, maka dia dikira musafir. Dan ini adalah khilaf kepada qaul masyhur dalam mazhab al-Hanabilah. Katanya inna man marra musafiran, sesiapa yang melintasi dalam keadaan dia musafir ke negeri yang dia berkahwin padanya, atam, maka dia mesti tamam. Dia mesti tamam. Riwayat masyhur dari Imam Ahmad. Berikutnya, yadullu ala annahu yaqsuru hatta ya'uda ilaiha wa yadkhulu al-balad. Hadis yang Anas tadi tu juga kita faham, maka seorang itu qasar sehinggalah dia pulang ke negerinya. Dia qasar sehingga dia pulang ke negerinya. Wa yadullu ala annahu yatarakhas walau lam yajid bihi as-sayr faqad istaqarra 10 ayyam wa ma'a hadha yaqsur fa innal jidda fi as-sayr laysa bimujibin mu'tabar fi as-safar hatta tunatu bihi al-ahkam. Amma al-hadis raqam, adapun hadis 352, fayadullu ala anna al-iqamah la tuhaddidu bi 4 ayyam bal yaqsuru wa yatarakhasu walau aqama 19 yawman. Hadis 352, hadis Ibn Abbas. Nabi iqamah 19 hari. Nabi iqamah 17 hari. Nabi iqamah 15 hari. Dan riwayat yang dhaif itu 18 hari. Menunjukkan la tuhaddidu bi 4 ayyam, menunjukkan secara zahirnya tidak membataskan 4 hari. Tidak membataskan 4 hari, bal yaksuru, bahkan dia mengqasarkan salatnya, wa yatarakhasu, walau dia iqamat 19 hari, walau dia iqamat yang berbelah-belah hari yang disebut dalam hadis. Wa hadha khilaf al-masyhur min madhhabi al-Hanabilah. Tapi ini khilaf masyhur dalam mazhab Hanbali. Alladhi qalu law nawa iqamah. Tapi dalam mazhab al-Hanabilah yang masyhur, kalau dia berniatkan iqamat aksar, lebih dari 4 hari, atam, maka dia sempurnakan salatnya, walam yaqsur, dia tidak qasar. Dalam mazhab al-Hanbali 4 hari yang masyhur. 4 hari, cukup 4 hari, siang malamnya. Masuk lebih daripada 4 hari, atam. Kalau dia 4 hari musafir, lebih 4 hari, tamam. Itu mazhab Hanbali. لا تعارض ولا منافات بين اختلاف العدد في الروايات فكل من الرواة حكى ما حفظ ولكن البيهقي رجح رواية الإمام البخاري وهي 19 يوما. Tidak ada ta'arud, tidak ada percanggahan, wala munafat, tidak ada penafian antara riwayat-riwayat yang bersaling bercanggahan adat tadi tu. Ada kata 19, ada kata 18, ada kata 15. Tidak menafikan satu sama lain. Dan tidak ada ta'arud. Kerana setiap rawi itu meriwayatkan apa yang dia hafaz. Lakin al-Baihaqi, tetapi al-Imamul Baihaqi mentarjihkan,
riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Baihaqi mentarjihkan riwayat Al-Bukhari lebih sahih, iaitu 19 hari. 19 hari. Ammal hadisu raqam, adapun hadis 353. Nabi duduk dekat Tabuk 20 yauman, 20 hari. Fayadullu ala anna al-iqamata fi makanin walau balagat 20 yauman la tamna'u al-qasar wa la rukhas as-safar ma dama annahu lam yanwi al-iqamata wa innama yanwi al-'auda hina tantahi muhimmatah. Adapun hadis 353 tadi tu menunjukkan bahawasanya iqaman pada suatu tempat walau telah mencapai 20 hari tidak menafikan ataupun tidak menghalang untuk seseorang mengqasarkan salatnya, wala rukhas safar, dan dia boleh mengambil rukhsah safar, tak berpuasa dan sebagainya, madama annahu lam yanwil iqamah, selagi mana dia tidak meniatkan iqamah. Selagi mana dia tidak meniatkan iqamah. Wa innama yanwil audatu, tapi dia berhajat, niatnya nak balik-balik. Niat nak balik, bukan nak niat iqamah kat situ, maka dia boleh qasar. Al-qawlu rajihu anna al-musafira yaqsuru wa yajma'u ma dama annahu lam yanwil iqamah walau talat muddatah ma dama lam yanwil iqamah wa qat' as-safar. Adapun qaul rajih di dalam masalah orang musafir mengqasarkan dan menjamakkan, selagi mana dia tidak meniatkan iqamah, walaupun tempoh harinya panjang, selagi mana dia tidak meniatkan iqamah, maka tidaklah putus safarnya. Tidaklah putus safarnya. Ini beberapa hadis yang dijadikan sandaran. So, dalam hadis Jabir Tabuk tadi 20 hari Dalam riwayat Ibn Abbas 19 hari. Dalam riwayat Ibn Abbas 19 hari. Dalam riwayat Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam 19. Nabi aqam, beriqamah, duduk dekat Makkah 19 hari, yaqsur, qasar. Fanahnu idza safarna, maka kita bila kita musafir, kata Ibnu Abbas, apabila kita musafir 19 hari kita qasar, kalau lebih kita tamam. Ini mazhab Ibnu Abbas. Mazhab Ibnu Abbas 19 hari. Lebih dari 19 hari tamam. Tapi dia, pandangan ini tak disebut oleh ulama mazhab. Pandangan ini tak diambil oleh ulama mazhab. Al-Baihaqi dan selainnya dengan lafaz 17 hari. Al-Imam Al-Baihaqi bawa hadis yang 17, dan Al-Imam Al-Baihaqi menjamakkan dalil. Antara 17 dengan 19 tu dijamakkan. Tidak ada ta'arud, tidak ada percanggahan antara 17 dengan 19, dan dia menjamakkan, dan dia kata bahawasanya yang kata 19 itu termasuk hari masuk dan hari keluar. 17 campur hari masuk 18, campur hari keluar 19. So, riwayat yang kata 19 campur padanya hari masuk dan hari keluar. 17 riwayat, hak yang 17 lah, tak termasuk hari masuk dan hari keluar. Itu yang dijamakkan oleh Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi. Kata Al-Hafiz, wahuwa jam'un matin, wallahu a'lam. Jama' ni kuat, wallahu a'lam. Qultu, walladhi yabdu anna hadha alladhi ittafaqa lahum faqad zakarna hadith Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqama bi Tabuk 20 yawman yaqsuru as-salah. Tapi mazhab lain tak terima, antaranya Malikiyah,
Al-Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Tak boleh juga. Sebab 17, 19, habis riwayat 20. Riwayat yang kata 20, wa man rawal ukhra lam ya'udduhuma. Wa sabata anna Ibnu Umar aqama bi Azerbaijan. Adapun telah sabit dari Ibnu Umar, dia beriqamah dekat Azerbaijan. Sittata ashhur, 6 bulan. Yaqsur salah, 6 bulan mengqasarkan salah. Wa qal hal al-thalj bainahu wa bain ad-dukhul. Fa'an Ibnu Umar annahu qala ariha alaina al-thalj wa nahnu bi Azerbaijan 6 ashhurin fi Ghazah wa kunna nusalli rakatain. 6 bulan duduk ke Azerbaijan, Ibnu Umar salat 2 rakaat. Qala Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani menyatakan sanadnya sahih seperti yang disebut oleh Al-Hafiz, wa huwa ala syarti syaikhan, dan disetujui oleh Al-Imam Nawawi. Walahu tariqun ukhra, faqala Thumamah ibn Shurahil atau Shurahbil, kharajtu ila Ibni Umar faqultu ma salatul musafir. Dalam hadis yang lain pula ada menyebutkan namkuthu 20 lailah, 20 malam ataupun 15 malam dekat Azerbaijan. La adri 4 ashhur, 4 bulan, 2 bulan. Faraitu yusallunaha, mereka salat 2 rakaat, 2 rakaat. Hadis yang diriwayatkan oleh yang kita sebut tadi oleh Ibn Hibban. Wal a'immatul arba'ah muttafiquna ala annahu idza aqam li hajatin yantadhiru qada'aha yaqul اليوم أخرج فإنه يكسر أبدا إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يكسر عنده إلى 17 أو 18 يوما. Tempoh untuk mengqasarkan salat ini sama kesnya sebagaimana yang lalu. Tempoh jarak untuk orang mengqasarkan salat. Maka ulama mazhab rata-ratanya, jumhur ulama mazhab rata-rata jumhur menyatakan seperti Malikiyah, Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, maka mereka menyatakan 4 hari 3 hari. Al-Hanabilah 4 hari. Asy-Syafi'i wal Malikiyah 4 hari itu maksudnya 3 hari penuh. Asy-Syafi'iyah, Malikiyah 3 hari. Tak termasuk hari masuk, hari keluar. Mazhab Abu Hanifah 15 hari. Mazhab Abu Hanifah 15 hari berdasarkan hadis yang kita baca tadi itu 15. Al-Malikiyah dan yang menyokong pandangan 4 dengan 3 tadi itu menyatakan 15 hari yang disebut oleh Abu Hanifah and the gang tak kuat. Sebab tadi kata 15, ada kata 17, ada kata 18, ada kata 20, ada kata. So untuk menyatakan 15 hari tak berapa kukuh. Mazhab Asy-Syafi'i atau jumhur 3 hari. Hanabilah 4. Apa beza Hanabilah dengan Malikiyah dengan Syafi'iyah? 4 hari ini pada sisi mazhab Hambali 4 hari qasar. Lebih 4 hari maksudnya masuk hari kelima atam iqamah, salat tamam. Syafi'iyah 3 hari, tak termasuk hari masuk hari keluar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang kata 3 hari berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam umrah qada. Nabi pergi umrah 3 hari ataupun Nabi pergi umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang muhajir seperti dalam sebahagian riwayat
Tidak boleh orang-orang yang muhajirin orang yang muhajir beriqamah duduk dekat Makkah lebih dari 3 hari. So apabila mereka melakukan umrah qada dekat Hudaibiyah, mereka ditahan. Maka tahun depannya buat umrah qada. Umrah qada 3 hari. Mereka duduk 3 hari kemudian keluar. Dan para sahabat tidak dibenarkan duduk lebih dari 3 hari. Itu menunjukkan bahawasanya tempoh 3 hari itu tempoh qasar. Kita juga tahu bahawasanya orang muhajirin tidak boleh iqamah dalam Makkah setelah mereka berhijrah ke Madinah. Para sahabat juga apabila Nabi SAW menyatakan bahawasanya tak boleh iqamah dekat Makkah, maka mereka nak matinya di Madinah. Walaupun Makkah itu tanah asal. 3 hari Nabi bagi orang-orang yang muhajir. Orang-orang yang muhajirin yang pergi Makkah cukup 3 hari kena keluar. Itu menunjukkan 3 hari musafir. Tak boleh iqamah. Maksudnya tak boleh menetap duduk di Makkah. So Nabi bagi 3 hari. Kalau sekiranya lebih 4 hari itu dikira iqamah. So 3 hari dikira musafir. Orang-orang kafir yang dihalau daripada Makkah, dihalau daripada Madinah, dalam riwayat Umar radhiyallahu an menyatakan mereka tidak boleh duduk dalam Madinah melainkan 3 hari. 3 hari je boleh duduk. Lebih 3 hari dikira iqamah, so tak boleh. So 3 hari. Hadis lain, Nabi SAW bertetamu itu 3 hari. Bertetamu 3 hari. Maksudnya, hari keempat tak dikira tetamu. Dan tak dikira musafir. So 3 hari. Dengan adanya riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi tu, 3 hari. Maka menunjukkan bahawasanya 3 hari adalah tempoh musafir. Hari keempat dikira tak musafirah. Maka dikira tamam. Maka di situ dalil yang diambil oleh majoriti. Itu dalil juga yang diambil oleh Syafi'iyah. Dalil yang diambil oleh Malikiyah. Hanabilah 4. Sebab Nabi SAW buat haji 4 hari. Duduk kat Mekah 4 hari. Kemudian pergi baru bertolak ke Muzdalifah, ke Arafah. Sebagainya 4 hari duduk Mekah. 4 hari mazhab Hanbali. Sebagai pandangan 21 kali solat. 21 kali salat Nabi masuk pada hari keempat. Hari 4 Zulhijjah. Nabi duduk sehingga hari ke-7 subuh. Dikira semayang 21 hari. 21 kali salat. Maka itu dikira iqamah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Syekh al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim berkata, "Walam yaqul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummati la yaqsuru ar-rajul as-salah idza qama akthar min dhalika. Walakin ittafaqa iqamatahu hadhihi al-muddah." Syekh al-Islam Ibn Taymiyah dan juga anak muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim dan sebagainya menyatakan hadis-hadis yang disebutkan tadi tidak jelas menunjukkan tempoh. Tak jelas menunjukkan tempoh. Dia hanya cerita seperti Ibn Abbas kata duduk Tabuk 20 hari. Bukan bererti 21 hari kira tamam. Walaupun Ibn Abbas ijtihad dia. Ibn Abbas ijtihad dia apabila Nabi duduk 20 hari, maksudnya kalau lebih daripada itu dikira tamam. Itu ijtihad Ibn Abbas. Yang lain dia kata 20, dia kata 19, dia kata yang 17 tadi itu semua menceritakan Nabi SAW duduk dekat sana dan Nabi qasar. Tak ada satu konotasi yang kata Nabi kata kamu duduk sekian, tamam. Kamu duduk sekian. Akan datang dengan hadis-hadis yang akan berikutnya yang menyatakan secara jelas
tak boleh qasar lebih daripada 4 dan sebagainya. Ada pun tu semuanya ada problem dari sudut sanad. Ha? Okay, so Nabi kita minum dulu. Takkan Nabi bermazhab. Nabi sahib syariah. Nabi yang daripadanya itu menjadi syariat. Qaulun wa fi'lun qaulun wa fi'lun wa taqrirun. Mana yang Nabi buat dan sebagainya itu jadi sunnah, jadi agama. Ya, kena berhati-hati. So apa tadi soalan ke? Orang tanya. Pertama, Nabi SAW itu syariat. Nabi adalah sahibu syariah. Dari Nabi, perbuatan Nabi jadi syariat. Tetapi dalam perkara yang tidak jelas, Nabi SAW kata ke tak jelas, dia hanya menceritakan dan sebagainya itu dengan banyak riwayat, maka disitulah sebab datangnya perbezaan pandangan fuqaha. Di situlah datangnya sebab khilaf, sebab perselisihan pandangan fuqaha. Kerana tidak ada sesuatu yang jelas. Kalau ada hadis yang jelas, tak ada khilaf kita. Kalau Nabi kata dan ianya sahih, barang siapa yang telah pun duduk 4 hari atau lebih, maka ia perlu mentamamkan solat. Tak ada, Nabi tak pernah sebut. Sebab itu datangnya khilaf. Sebab itu dalam mazhab juga macam kita sebutkan tadi, mazhab Maliki, Syafi'i lain, Hambali pandangannya lain sikit. Itu pun dalam pandangan mazhab juga ada perbezaan. Datang Abu Hanifah diijtihad berdasarkan dalil. Maka dalil yang pelbagai ini para ulama berijtihad terhadapnya. Dan of course, tak ada siapa umat yang datang kemudian melainkan dia mengikut ulama. Tak ada siapa yang tak ikut ulama. Dakwaan orang yang menyatakan inilah pok-pok ni tak ikut mazhab, tak ikut mazhab mana? Mazhab banyak. Apa-apa pun, tidak ada orang dalam dunia ni terlepas daripada mengikut imam. Tak ada orang dalam dunia ni, especially pada zaman kini, tak ada siapa yang tak ikut ulama. Hatta pandangan yang menyatakan tadi itu pun tidak berdasarkan hawa nafsu. Hatta Syekh Al-Albani rahimahullah pun berpandangan tidak ada suatu pandangan pun, melainkan ada sandaran daripada dalil, ada sandaran daripada kalam para ulama sebelum. Dan tak ada satu hadis pun yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, melainkan telah disahihkan ulama sebelum. Dan tak ada satu hadis pun yang didaifkan oleh Syekh Al-Albani, melainkan ada ulama sebelum yang mendaifkannya. Tak ada. Syekh Al-Albani sendiri menyatakan tak ada siapa yang boleh melepaskan diri daripada taklid. Tak ada siapa. Itu Syekh Al-Albani sebut. Maka kita tak lepas diri daripada mengikut para ulama. Kita dah sebut dah perbezaan pandangan ulama. Kenapa kita nak sebut perbezaan pandangan ulama? Supaya cerdik sikit. Supaya ada idea perbezaan pandangan ulama itu berdasarkan apa. Sebab tu belajar fiqah. Kalau belajar fiqah jadi bodoh, tu tak nama je fiqah. Fiqh, kefahaman. So kalau kita belajar fiqah bertambah bodoh, itu bukan fiqah. Belajar fiqah jadi cerdik. Orang IQ tak pandai, jangan belajar fiqah lah. So, bila kita bentangkan, contoh, sebelum kita dah membahaskan tentang jarak yang ulama kata boleh qasar. Itu pun khilaf yang banyak. Sehingga 21 pandangan. Tinggal lagi kita sebut
juga bahawasanya orang yang tak mampu nak mencari dalil, maka lebih baguslah untuk dia mengikut pandangan Syafi'iyah. Kalau kita duduk kat Malaysia ni ikut pandangan Syafi'iyah, iaitu 81 kilo. 81 kilo. Itu juga ada perbezaan. Ada kata 92. Ada kata benda sama je, tapi orang ni kata 81, orang ni kata 92, orang ni kata 71. Dua marhalah. Dua marhalah tu pun perbezaan dari sudut kilometer. Kenapa jadi begitu? Kerana pada zaman Nabi tak ada kiraan begitu. Ada juru ukur pula zaman Nabi. Tak ada juru ukur. Zaman Al-Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, zaman Imam Malik, mana ada juru ukur macam zaman sekarang? Guna peralatan ukur. Mana ada? So, maka semuanya apa? Agak-agak lah. Mengikut ilmu yang ada pada zaman itu. Kemungkinan dua marhalah dikira secara bizabt, secara dengan tepat pada zaman kini, kemungkinan menjadi perubahan juga di sudut kilometer. So, di situ datangnya perbezaan pandangan. Bagi orang yang tak boleh nak ataupun tak mampu, maka ikutlah dua marhalah tu. 70 km, 71, 82 km, 92 km, ikutlah. Tak ada masalah. Bagi mereka yang ada kemampuan, maka dia pula mengikut ulama yang menyatakan tidak ada spesifik jarak kilometer. Maka setelah dia berniat musafir, keluar daripada tempatnya, maka dia pun qasarkan salat. Sama dalam kes kita pada hari ini adalah tempoh muddah. Muddah yang boleh dikira sebagai sama ada dia musafir ke ataupun muqim. Tadi kita dah bentangkan pandangan. So, kita tak sampai kesimpulan lagi tu sebenarnya. So, kita dah bentangkan beberapa pandangan. Malikiyahnya, Syafi'iyahnya, Hanabilah dan juga Hanafi. Berikutnya. Majority, kita kata tadi, majority menyatakan 3 hari tadi tu. 3. Ataupun kita kata 4 lah, atau 3. Kita ambil mazhab kita 3, mazhab Maliki 3. Kenapa dia kata 3? Kita dah bentangkan tadi. Kenapa 3 hari? Kenapa dikira 3 hari berdasarkan dalil-dalil yang kita nyatakan tadi tu? Dari satu sudut, kuat juga. Dari satu sudut, 3 hari, penentuan 3 hari yang dikira musafir, nak banding dengan orang yang tidak musafir, kuat. Maksudnya, hujah majority 3 tadi tu, agak kuat. Ha? Mazhab Syafi'i 3. In case kalau kita telah belajar, bila kita dah belajar dan kita telah faham, maka kita mengikut apa yang kita faham. Yang kita faham tu ikut nafsu ke ikut ulama? Ulama. Yang kita kata, contoh, bila ada bentangkan tadi tu, kita pun dah jelas dalil, kita pun dah jelas pendalilan mazhab, dan kita dah baca pandangan ulama yang menyatakan tidak ada had. Kemudian kita pun lihat dan kita yakin dengan kefahaman kita ni, dengan apa yang kita belajar, kita ikut pandangan ulama ni. So, apa masalahnya? Bahkan bukan buah Zuhaili saja. Dalam usul fiqah, mazhab awam adalah mazhab ustaz dia. Mazhab orang awam, mazhab mufti. Dia bertanya kepada satu orang mufti, hukum sekian-sekian batal wuduk ke tak? Ustaz tu pun jawab berdasarkan mazhab Syafi'i batal. Dalam bab yang solat pula, tiba-tiba dia jumpa pula ustaz yang lain. Dia pun tanya apa hukum sah ke tak? Ustaz tu kata berdasarkan mazhab Hanbali batal.
Ibn Bas, Ibn Uthaymin, ulama-ulama Mekah, mazhab Hambali. Ibn Bas, Ibn Uthaymin mazhab Hambali. Dan dia mengajar mazhab Hambali. Dan dia mensyarahkan mazhab Hambali. Tinggal lagi ada beberapa perkara yang dia tarjihkan. Baca syarah Mumti' Ibn Uthaymin, dia syarah mazhab Hambali. Tetapi akhirnya dia buat kesimpulan ar-rajihu war-rajihu, adapun yang rajihnya adalah pandangan ini dan ini dan ini. Setelah dia menjelaskan mazhab Hambali, dan dia tak pernah kata dia keluar dari mazhab Hambali. Ibn Bas sama. Syekh Al-Albani berdasarkan dalil hadis. Bapa dia dulu Hanafi, kemudian dia belajar dan dia ada kemampuan. Bahkan bagi orang alim tak boleh taklid dah. Belajar usul fiqh tak? Orang alim yang telah tahu dalil tak boleh taklid. Orang awam yang kena taklid. Yang kita ni yang tak mampu ni taklid. Dan macam kita sebut tadi, mazhab orang awam tu mazhab mufti dia. So kalau mufti dia berfatwa dalam bab ini, babnya ikut mazhab Hambali, Hambalilah dia dalam bab tu. Dan kalau bab B dia ikut pula fatwa mazhab Maliki, Malikilah dia dalam bab B. Tengok pula bab C pula, jual beli, mazhab Ibn Taymiyah. Kan? Ataupun mazhab Hanafi. Kerana dia tak tahu. Maka dia ikut orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kamu orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Sebenarnya tak ada isu. Apa isunya? Saat dia mana? Okey. Kita dah lepas dah tajuk tu, dan kita dah sebut Qabliyah, ya. Apa maksud Qabliyah sebelum? Kita ada sunat rawatib. Sunat rawatib sunat yang mengiringi. So sunat mengiringi ada Qabliyah, ada Ba'diyah. Dah namanya Qabliyah memanglah sebelum. Dah namanya Ba'diyah memanglah selepas. Yang kita bahaskan apabila datangnya riwayat seorang sahabi yang tak dan hadis dia masuk masjid, orang dah solat. Kemudian lepas solat subuh, dia solat 2 rakaat. Yang Nabi tanya, fulan, adakah solat subuh 4 rakaat? Nabi kata. Dia kata, tak. Dia solat qabliyah tadi, qadaan. Dia qada qabliyah sebelum yang sebab dia tak dan. Maka Nabi pun diam. Dalam hadis yang lain, tunggu matahari naik. So lepas matahari naik, dia qada qabliyah yang dia tak dan tadi tu. Dan Nabi SAW pernah mengqada qabliyah zuhur lepas asar. Disebabkan syughul, disebabkan ada isu yang Nabi kena selesaikan, menyebabkan Nabi tak dan. Bahkan Nabi qada qabliyah zuhur lepas asar. Itu qada qabliyah, bukan maksudnya ditukar waktu. Tak tukar waktu, dia qada. Dan kita dah bagi tahu, dah para ulama dah bagi tahu, bagi orang yang tidak melazimi qabliyah, jangan kata-kata qada. Yang tak melazimi qabliyah, tak pernah qabliyah subuh, tiba-tiba nak qada, aku ambil mak ni baling. Tak malu. Tak malu nak qada, sebab dah tak buat dah pun, memang kaki tak buat. Tiba-tiba orang lain qada, dia buat qada lah juga. No.
Bagi dia tidak ada hak untuk dia qada dah lepas dah. Waktunya dah tak ada dah. Itu baru betul waktu tak ada. Bagi orang yang melazimi qabliyah sebelum zuhur tadi tu, tiba-tiba tertidur bangkit lewat masuk masjid orang dah sembahyang, maka dia qada lepas. Baginya hak untuk qada kerana dia itu satu orang yang melaziminya. Bagi orang yang tidak melaziminya, tidak berhak untuk qada dan luput waktunya. Dah tak ada. Bagi dia tak boleh. Luput waktu. So, bukan bermakna qabliyah apabila dilakukan qadaan, bukan bermakna waktunya dah berubah. Contoh, orang bangkit subuh pukul 10. Dia pada hari tu letih sangat. Kemudian terbangkit pukul 10. Maka 10 lah waktu subuhnya. Adakah waktu salat subuh pukul 10? Tak. Qadaan. Bagi setengah pandangan ulama, sebagai pandangan adaan. Sebab itu waktu dia. Man nama an salatin aw nasiyaha. Semua berdalil belaka. Mesti dengan dalil. Jangan pandai-pandai tak ada dalil. Dengan dalil. Wallahu a'lam. Hari-hari pukul 10 lempang ke dia. Hari-hari pukul 10 memang nak kena. Ada apa nak tanya tadi tentang hari tentang muddah muddah tempoh yang bukan tempoh hari untuk melakukan untuk qasar ataupun tamam. Okey, kesimpulannya, bagi orang yang tak reti ni, confused ni, kita dah bagi tahu dah pandangan ni. Ustaz ni pening. Ustaz apa kesimpulannya ustaz? Kan? Kalau kat masjid macam tu lah kan. Okey, pandangan mazhab ni kata gini, pandangan mazhab Syafi'i gini. Tuan-tuan buatlah mana tuan-tuan suka. Itu bukan jawapan dia. Orang awam tak boleh jawab macam tu. Orang awam dia akan confuse juga. Nak buat yang mana ustaz? Sukatilah. Ya, sukati tu yang mana ustaz? Ustaz tu pun jawab ikut yang dia pilih. Maka ustaz tu pun kata, selagi mana kau musafir, kau qasar lah. So dia pun, okey lah. Dia pun ikut. So dia ikut. Sebab mazhab dia, mazhab ustaz dia lah. Tapi, macam kita sebut lah, kita kat Malaysia ni mazhab Syafi'i lah. Dan kita sebut tadi pandangan yang kata 3 hari tu agak kuat jugalah. Ada asas dan sandaran dia. 3 hari tadi tu. So bagi mereka yang susah untuk nak faham benda ni, dia pun confused. Dia pun tak tahulah. Maka dia ambil 3 hari. Dia ambil 3 hari tak termasuk hari masuk dan hari keluar. Dalam mazhab Syafi'i, bahkan mazhab Maliki pun begitu juga. So dia ambil 3 hari tak masuk hari masuk dan hari keluar. Selesai masalah dia. Berikutnya. Kalau bergerak dia kira musafir. Bergerak dia kira musafir. Yang ni masalahnya dia tak bergerak. Dua marhalah tadi. Bukan Wahabi. Pandangan ulama. Pandangan ulama yang kata demikian bukan Wahabi. Wahabi ikut mazhab dia lah. Muhammad Abdul Wahab tu mazhab dia Hambali. Muhammad Abdul Wahab ni ada kitab fiqh banyak ke nak tanya? Muhammad Abdul Wahab habis itu kita lagi teruk lah. Kalau dia bukan ulama, kita lagi teruk lah. Alamak.
Muhammad ibn Abdul Wahhab, mazhab Hambali. Kitab-kitab dia tak ada yang dia tulis sendiri yang mewakili mazhab Hambali. Kitab-kitab dia banyak bab akidah. Dan kitab-kitab dia ringkasan kepada sirah Nabi, ringkasan kepada Zadul Ma'ad. Lain kitab akidah, kitab Tauhid, Kasyfus Syubuhat, Qawaidul Arba'. Dia fokusnya akidah. Bukan fokusnya kunut tak kunut. Wahabi memang tak kunut. Memang Muhammad Abdul Wahab tak kunut. Sebab dia mazhab Hambali. Memang Muhammad Abdul Wahab tak baca doa lepas sembahyang ramai-ramai. Sebab dia bukan mazhab orang Melayu. Dia mazhabnya Hambali. Tak ada isu. Dia bukan bawa keluar satu kitab khas. Pandangan Muhammad Abdul Wahab fiqhiyah. Tak ada, mana ada. Mana ada pandangan Muhammad Abdul Wahab fiqhiyah. Dia banyak terkesan kepada pandangan Ibn Taymiyah. Dia banyak terkesan kepada pandangan Syekhul Islam Ibn Qayyim. Dia sendiri ikut kepada ulama yang sebelum. Nak cakap Muhammad Abdul Wahab bukan bab fiqh. Bukan dia cakap bab fiqh pun. Dia duk bantai pokok-pokok kuburiah. Dia duk bantai pokok-pokok bab akidah. Sebab waktu zaman dia, hak tu yang teruk sekali. Apa nak cakap tadi? Yang kita sebutkan tadi ni, balik kepada isu qasar ni. Maka berdasarkan hadis yang 13, 12, 19, 17, 43 semua ni, maka para ulama bawa keluar kesimpulan. Apa kesimpulan dia? Kesimpulannya, kalau seseorang itu pergi ke suatu tempat dengan berniatkan lebih daripada tempoh yang dinyatakan, itu dikira tamam. Dipanggil berniat. Contoh, kalau kita daripada KL nak pergi Ipoh, dan kita telah pun berniat dan jazam, iaitu 3 hari, maka musafir. Kalau kita pergi Ipoh dengan kita dah menetap dah, kita ada seminar seminggu 7 hari, maka dikira iqamah. Dikira iqamah. Masuk nak pergi musafir Ipoh, dah tentu dah 7 hari. Dah booking hotel dah 7 hari, hari 7 nak belah. Maka kita dikira iqamah. Kita dikira muqim. Tapi kalau kita tak tentu lagi ni. Seminar 3 hari, kemudian cadangnya lah. Kalau tak ada apa-apa nak kena balik lah. Tapi kot-kot lah nak menziarahi Abu Talhah ke Hadi Akmal ke. Nak pergi hari ke-4, hari ke-5 tu nak pergi Lost World of Tambun ke benda, dia pun tak tentu. Dia tak tentu. Maka bila dia tak tentu, maka selama mana dia berada dekat Ipoh tu, dia qasar. Itu beza dia. So, apabila dia telah menentukan hari, iaitu lebih daripada 3 hari, maka dia sampai saja dikira iqamah. Tamam. Okey, faham lah? Berikutnya. Para ulama yang menyatakan tak ada tempoh. Para ulama yang menyatakan tak ada tempoh. Maksudnya, tak ada hadis pun yang menyatakan tempoh 3 hari qasar. Kalau dia 4 hari, 5 hari, dia tamam. Tak ada hadis. Kan? Hadis pun yang macam kita sebut tadi, itu tidak jelas. Tidak sharih. 3 hari pun ijtihad. 3 hari ijtihad. Maka mereka kata selagi mana engkau musafir, selagi itu engkau qasar. Walau 3 tahun. Sebab musafir. Tak ada tempoh ni. Kita duduk jalan naik basikal nak pusing dunia. Ataupun yang 3 orang berjalan kaki daripada Ipoh nak ke KL tu kan. So dia pun jalan pusing dunia. Kira lah berapa hari. Mau bulan-bulan tak.
Orang naik kapal laut bulan-bulan. So hak ni tak ada had. Maka sepanjang perjalanan itu musafir. Sepanjang perjalanan musafir. Berikutnya, orang yang musafir juga tertakluk kepada apabila dengar azan wajib pergi masjid. Hak ni yang kita tak pernah dengar ni sebagai orang. Sebagai orang, dia dengar hak yang Wahabi ni. Wahabi senang, mudah. Dia tak ada usaha lagi mana dia musafir lah. Orang yang ulama yang menyatakan tidak ada tempoh. Ulama yang menyatakan tidak ada tempoh hari. Maka dia balik kepada, kalau dia musafir lah. Maka bila dia musafir itu tertakluk juga dia itu wajib salat jemaah di masjid mana yang dia dengar azan. Contoh, kita pergi musafir ke Johor. Di Johor, kita punya hotel dekat sebelah je masjid. Hotel kita sebelah je masjid. Dengar azan, sepatutnya kalau nak pakai pandangan ini, maka dia kena salat di masjid. Dia kena salat dekat masjid. Melainkan kalau musafirnya itu berjalan, travel, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, dan dia boleh pula nanti kita akan masuk bab jamak. Wallahu a'lamu bis-shawab. Okey, habis. Ada apa nak tanya lain sebelum kita tutup? Kita sambung nanti berikutnya. Ada sikit lagi tentang jamak. Akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mungkin akan masuk jugalah, tengoklah. Jarak. Pandangan ulama yang menyatakan tidak ada hadis yang jelas yang menunjukkan penentuan hari untuk seseorang itu boleh mengqasarkan salat. Tak ada. Itu lebih kuat. Wallahu a'lam. Setakat ni. Wallahu a'lam. Pandangan ulama yang menyatakan tak ada tempoh jarak yang tertentu dan tak ada tempoh hari yang tertentu untuk menyatakan dikira ataupun penentuan kepada dia musafir ataupun muqim. Itu lebih kuat. Wallah, itu lebih zahir. Wallahu a'lam. Ya, musafir tidak ada kena mengena bermalam tak bermalam. Musafir tak ada kena mengena kalau hari ni musafir, besok tak boleh musafir. Tak kena mengena. Kalau dia itu musafir, maka dikira musafir. Balik kepada uruf. Kalau itu secara urufnya orang kata musafir. Dah keluar balat dah. Dah keluar negeri dah. Parit Buntar Pening. Parit Buntar Pening pun agak jauh. Dah keluar dah daripada tempat dia dah. Boleh? Boleh dia untuk musafir, bahkan dia pun berniat musafir.
Kalau dia merasakan itu musafir, musafir. Boleh. Musafir bukan mesti pergi musafir tu seminar. Musafir bukan semestinya pergi musafir nak mandi laut. Dia pergi nak makan laksa je. Asal yang bukan maksiat lah. Maka para fuqaha menetapkan safar ta'ah atau safar mubah. Safar ta'at atau safar harus. Okay, Ustaz. Yang kata bukan maksiat, contohlah dia kata dia bersafar ke Perlis. Tapi dia melanggar ulil amri punya ni sebab dia nikah tak gitu bini, nikah kedua. Itu sah tapi berdosa kan kalau tak begitu bini. Ulil amri mana yang dia langgar? Ulil amri ni. Oh, bini dia bukan ulil amri. Rumah lah, negeri dia. Dia pergi menikah dekat negeri sana tu. Yang negeri sana tu boleh membenarkan. Tapi dia ikut contoh Hadi Akmal lah. Contoh Hadi Akmal, dia kahwin senyap-senyap di Perlis kan. Kenapa nama tu? Anda tahu kot jangan disataris kan. Okey, dia menikah kat Perlis, okey. Dia menikah kat Perlis, perempuan tu Perlis ke macam mana ke? Mereka kena minta izin nikah dua pasal. Iyalah, itu kalau sekiranya dia mengikut negeri hak yang dia duduk lah. Perempuan tu orang Perlis. Ha? Perempuan tu bukan orang Perlis. Mereka dah perempuan tu orang KL. Nikahnya sah. Memang sah tapi berdosa kan sebab tak ini boleh lama. Kalau berdosa bayar denda. Dia bersalah, dia bayar denda kan? Okey, contohlah kalau macam tu boleh tak bersafir? Boleh. Kahwin bukan maksiat. Tapi dia melanggar ini boleh lama. Melanggar ulil amri ni tengok depends. So kalau dia pergi kat suatu tempat itu, yang tempat itu pemerintahannya tidak ada masalah. So pada saya tak ada masalah. Apa masalah? Dia tak melanggar, dia buat dekat luar. Kalau dia pergi duduk kat Amerika, dia nak kahwin kat Amerika, dikira melanggar ulil amri Perak tak? Tapi balik kena bayar denda 1,000. Tak kira lah. Dia balik sebab dia ikut denda yang kat sini. Dia kahwin dekat sana. Tapi kalau dia nikah sini, dia tak kena denda. Macam tu tak kira melanggar dia tak? Dia minta izin dulu. Kan kita minta izin orang daripada agama. Itu semua dari sudut pentadbiran lah. Ha. Yang mana kita langgar arahan boleh lagi. Dia sah dari segi hukum nikah tu, tapi dia berdosa sebabkan dia tak lagi perintah dalam undang-undang negeri. Itu nak tanya kalau benda macam ni, dia sah kan? Sebab benda ni tapi kan dia salah dalam bab pentadbiran itu. Jadi benda ni kira maksiat kan? Itu tak kira maksiat. Jadi boleh qasar lah. Qasar. Apa masalah? Kita tanya je bukan kita Zat. Kita tolong kan. Biasanya tanya ni tak ada rezeki Zat. Yang banyak tu dah ada tu. Dosa pun ada darokat. Kesalahan pun dia bertingkat-tingkat. Yang kau nak tanya je. Jangan pak. Jangan gitu. Siap lagi ni. Balik dia nak daftar, dia bayar denda. Masalah. Tapi disebabkan denda tu orang kata benda tu. Okey, kau dia dah bayar denda. So, lepas ke tak? Dah. Selesai masalah dia. Jadi tak dikira maksiat lah. Oh, bab tu kenapa maksiat? Bab rokok tak ada pula kira maksiat. Ustaz sebut rokok. Habis tu kalau orang tu musafir dia sepanjang musafir dia tak rokok. Tak boleh pasal lah. Tak dia. Dia musafir tu bukan disebabkan rokok. Dia musafir tu nak pergi menziarah keluarga. Tapi dalam dia bermusafir tu, dia buat dosa. Adakah musafir itu dikira bermusafir dosa? Contohlah pergi Sabah. Tujuan dia nak pergi sono-sono. Tapi terpandang orang panggil Nak buat macam mana? Istighfar. masih boleh pasaran. Qasar. Dia maksud safar bertujuan maksiat,
Bukan safar yang dalam pemusafirannya dia terbuat dosa. Bukan dikira itu. Itu bukan maksud dia. Awal-awal lagi pergi nak disco. Judi. Itu barulah safar maksiat. Tengok bola. Tengok bola maksiat ke tak? Siapa kata maksiat nak kena? Mana tahu? Dia tengok semua banyak lelaki je. Dia tak duduk sebelah perempuan. Ya, awet mengata pun dia tak pergi tengok bola pun awet banyak. Duk betul salam tu awet dia tu. So, kena bezakan bertujuan maksiat dengan dalam masa yang sama. Bila dia pergi musafir, tiba-tiba dia terbuat dosa. Itulah namanya manusia. Mana ada manusia lepas dia berdosa? Sebagai seorang Muslim, tak sepatutnya pergi tak? Sebagai seorang Muslim, tak sepatutnya pergi yang tempat yang ada arak. Tapi dia pergi juga. Dia tak minum. So, dia pertimbangannya itulah. Main judi. Pergi genting. Pun pergi genting. Pergi genting boleh tak? Pergi genting bukan nak tengok tempat judi tu. Pergi genting nak tengok salji. Amboi, tolong ekonomi. Habis hang duduk kat Betul Salam tak bayar ke Cina? Cina tu bagi diskaun. Kita ni nak dakwah. So, apa-apa pun tempat itu bukan genting bukan masuk tempat maksiat dah. Siapa pergi genting berjudi atas dan maksiat? Siapa pergi genting naik kereta kabel lepas tu turun balik? Maksiat tak? Tak maksiat pun. Pergi pula Baitul Maqdis nak melawat Masjid Aqsa. Lepas tu, shopping kat mana? Israel kan? Boleh pula. Masuk Baitul Maqdis saja pun dah kena bayar. Bayar kepada Yahudi tu. Lepas tu, hang nak beli belah apa kat Palestin? Sebab tu ada ulama kata tak boleh. So, hang nak pergi Masjid Aqsa. Ya, memanglah Masjid Aqsa ada pahala. Tapi duk pergi habis dia sepanjang perjalanan tu bayar kat Yahudi, dia tak ada bising pula Kalau macam tu tak boleh lah pergi bayar pada Wahabi kan. Betul. Sebab Wahabi sesat. Ni pergi negara Wahabi nak beli minyak wangi, nak beli tang orang semua salah, tang dia semua boleh. So, itu syarat yang disebutkan dalam mazhab. Ataupun dalam pandangan fuqaha. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini Ustaz Syafiq pergi Mekah. Yelah, pergi Mekah lah. Apa dia? Nak ke siapa? Jadi kita akan bayar kepada negara kafir itu bila masuk sana, baik daripada segi airport tax dan bila kita immigration semua tu ada kan. Kalau negara itu memang musuh Islam, musuh kuat, anak diborakan dulu, kita nak pergi cukup dengan semua kan. Tapi kita akan bayar kepada negara yang betul-betul kuat Kristian kan. Jadi benda tu kita tak siap tu macam ni. Sebab ada ulama kata larang berpergian ke negara kafir. Larangan berpergian kepada negara kafir dengan maksud iqamah dekat situ. Bahkan sebab memang ada pandangan pun yang lebih keras daripada itu, tak boleh pun nak melancong ke negara kafir. Wallahu a'lam. Tapi benda ni bukan benda yang orang kata qat'i. Kita pergi ke negeri kafir. Boleh tak boleh? Hukum asal. Boleh lah. Harus.
Mana ada satu larangan yang menyatakan tak boleh masuk negeri kafir. Para ulama menghukumkan tidak boleh iqamah dalam negara kafir dan sebagainya. Itu disebabkan hal-hal yang lain. Disebabkan hal-hal yang akan menyebabkan akidah kita tergadai, yang menyebabkan kita punya amalan Islamnya langsung hilang. Maka di situ orang pergi ke sebuah negara kafir, dan yang negara kafir itu pun di dalamnya itu pun ada orang Islam yang duduk dekat situ. So, boleh ke tak boleh? Terutamanya zaman kini. Terutamanya zaman kini. Kaitkan dengan Islam. Contohlah kita kata ni pendidikan ni lebih baik pendidikan Islam. Lebih baik daripada Islam? Dan kita nampak orang pun dia berubah. Kalau dahulu pandangan dia akan marah sebut RIP kepada non-Muslim, marah berkenaan sambutan Merry Christmas. Tapi bila bertahun duduk di luar negara, dia berubah. Masa lepas belajar pandangan dia. Maka dia marah bila orang sampaikan amal ma'ruf nahi munkar dan orang sebut RIP semua kan. Jadi dia berubah, bukan satu, bahkan baik pandangan dia. Jadi kalau macam tu, macam mana tak? Kalau pandangannya berubah sehingga menyebabkan akidah al-wala' wal-bara' ni itu pun berubah, tak boleh. Kita kena jelas dalam bab akidah ada al-wala' wal-bara'. Pergi negara kafir, sampai habis kita punya tasawur atau kita punya wala' pun dah hilang kepada orang Islam, sehingga kewala'nya kepada orang kafir, maka ni apa hal? So tak jelas lah. Orangnya itu haram pergi. Orang yang macam tu lah haram pergi. Haram kepada dia. Sebab dia pergi, akhirnya dia terpengaruh dengan doktrin kafir, yang menyebabkan terhakis dia punya akidahnya. Dia tu sepatutnya tak boleh pergi. Ada orang pergi negara kafir, dia mendakwahkan kepada orang kafir sampai satu kampung jadi Islam. Boleh tak boleh? Duduk dalam negara yang mengancam Islam sehingga kita tak boleh nak buat amal Islam, kena wajib keluar. Tapi selagi mana kita boleh dakwah dan kita menarik orang kepada Islam, duduk. So, benda ni dia akan berubah-ubah, tengok keadaan dan semasa lah. Pergi negara US dulu dengan pergi negara US sekarang lain. Pergi negara US dulu, belajar kat sana, community Islam pun tak ada, Islamic Center pun tak ada. Akhirnya orang yang pergi sana tu habis jadi kafir, macam kafir. Dia tak boleh pergi. Itu yang datang para ulama kata haram. Tapi zaman sekarang kalau kita pergi US, pergilah mana-mana bandar-bandar besar ni, itu ada community Muslim, ada Islamic Center. Berubat. Dan ramai pun orang yang Arab ni berhijrah ke sana dan mereka dakwah kat sana. Ramai. Bahkan yang memenuhi program Islamic Center adalah orang-orang Arab yang berhijrah kat sana. Tapi dia pergi negara kafir, dulu bertudung sampai sekarang tak bertudung, hak tu yang tak boleh. So benda ni bukan kita kata tak boleh, haram. No. Dia tengok keadaan dan suasana. Benda berubah. So negara kafir pun kita kata tidak qat'i untuk mengatakan tak boleh duduk di sana. So kalau duduk di sana menyebabkan tasawur kita lebih luas, lebih pemahaman Islam lebih bagus. So apa masalahnya? Ada orang tak keluar-keluar negara dia, jumud. Dia rasa macam negara dia je Islamnya bagus. Rupa-rupanya dia pergi luar, rupa-rupanya hak pengamalan kampung dia tu semua sesat belaka. Boleh?
Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.